Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaras dengan visinya sebagai pusat sumber persejarahan Brunei yang otoritatif, Pusat Sejarah Brunei terus berusaha dalam melestarikan persejarahan negara Brunei Darussalam kepada semua lapisan masyarakat. Pelbagai projek, program dan aktiviti telah dilaksanakan oleh Pusat Sejarah untuk memelihara dan melestarikan persejarahan negara Brunei Darussalam. Dari awal penubuhannya, penyelidikan yang dilaksanakan tidak hanya tertumpu di dalam negara sahaja, malah ia juga dilaksanakan di luar negara, antaranya di Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia, China, Mesir, Mekah, Madinah, United Kingdom dan Belanda. Sehingga kini, projek dan pelaksanaan penyelidikan masih giat dilaksanakan secara berterusan untuk meningkatkan lagi kualiti penyelidikan tentang persejarahan Brunei. Selain itu, Pusat Sejarah juga sentiasa berusaha untuk memperkaya bahan dan sumber rujukan persejarahan Brunei dari masa ke semasa melalui pencarian dan pembelian bahan dan sumber sejarah dari dalam dan luar negara. Pusat Sejarah Brunei telah menubuhkan lagi sebuah bahagian yang dikenali sebagai Pusat Pengkajian Borneo dengan nama singkatnya adalah PIN Borneo. Bahagian ini berperanan dalam mencari, menyelidik dan mengumpul bahan dan sumber sejarah yang tertumpu kepada persejarahan di Kepulauan Borneo. Antara tugas utama Pusat Sejarah juga adalah mengumpul hasil-hasil penulisan sejarah Brunei untuk simpanan dan kajian serta penyelarasan bagi mengawal sebarang penyelewangan fakta dan sumber dari perkara yang sebenar. Sehingga kini, lebih 60,000 bahan koleksi perpustakaan dan hampir 7,000 bahan koleksi bahagian pengkajian Borneo. Penyimpanan dalam bentuk digital juga terus diusahakan oleh Pusat Sejarah Brunei supaya bahan-bahan berkenaan dipelihara dan selamat serta dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Pusat Sejarah juga memikul tugas untuk memasyarakatkan sejarah kepada orang ramai melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif, program dan aktiviti. Pelaksanaan tersebut antara lain bertujuan meningkatkan kefahaman dan penghayatan sejarah selaras dengan pelan strategik Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan pelan tindakan Pusat Sejarah. Auda berminat untuk mencuba pembuatan tembikar. Auda tidak perlu bimbang kerana seorang pakar membuat tembikar dapat membantu memenuhi minat Auda. Laporan lanjut mengenainya bersama Muhammad Haji Tua. Proses membuat tembikar memerlukan kreativiti, ketekunan dan kesabaran. Menurut Adam Diong Chi Huat, seorang guru membuat tembikar, tanah liat menjadi bahan penting untuk membuat tembikar. Tanah liat yang sudah dikumpulkan disiram dengan sedikit air sebelum dibiarkan selama beberapa hari. Tekstur tanah liat boleh dibentuk menjadi pot, gelas, piring dan lain-lain dengan menggunakan tangan dibantu dengan alat pemutar. The wheel trolling, the most important thing is you have to put your clay exactly in the middle here. Yeah. So try to put in the middle, but don't put like this. It's moving. See? So you try to put like this. See? It stay on already. Press like this. We need to make a comb shape. Bagi mereka yang kreatif, tembikar akan dicat atau dilukis sehingga memiliki seni bernilai tinggi. Now I'm painting. Actually the painting, this one is called a bispace. The clay put in the oven for the first firing. It takes 6 hours and 800 degrees Celsius. So it's become this, the bispace. Yeah. So now you can start painting or glazing.
Dengan kreativiti dan daya artistik, tembikar yang dihasilkan berpotensi menjadi produk yang bernilai tinggi. Kepada Auda yang ingin menghasilkan tembikar berkualiti, apa kata Auda mencubanya dahulu? Muhammad Dardan Citua melaporkan untuk Berita RTB. Peristiwa dan pencapaian penting yang dicapai oleh Bank Islam Brunei Darussalam BIBD sepanjang 30 tahun penubuhannya dipamerkan dalam galeri memperingati ulang tahun ke-30 BIBD. Terletak di Hub Tenaga Brunei Dermagedi Raja di Ibu Negara, galeri dibukakan kepada orang ramai sehingga hujung bulan Mac ini. BIBD bermula daripada pelancaran rasmi Islamic Bank of Brunei Berhad IBB pada 13 Januari 1993 sehingga penggabungan IBB dan Bank Pembangunan Islam Brunei IDBB menjadi BIBD pada tahun 2005. Sejak penubuhannya, BIBD telah mencapai beberapa pencapaian yang dapat dibanggakan. Alhamdulillah, nyorang kitaran kemajuan produk dan perkhidmatan BIBD dengan sokongan para pemegang saham, sokongan para pelanggan telah menjadikan BIBD sebuah institusi kewangan yang dapat memberi perkhidmatan yang diperlukan sejajar dengan piawaian antarabangsa. Galeri ini mempunyai lebih 8 bahagian, antaranya Time Tunnel yang mempamerkan perjalanan bank tersebut sepanjang 30 tahun. Juga dipamerkan anugerah-anugerah yang pernah diraih dan pengiktirafan daripada badan-badan antarabangsa. Adalah sokongan BIBD untuk industri tempatan bermula daripada industri seperti minyak dan gas, FDI. Kami juga menyokong beberapa industri kecil dan sederhana melalui perkhidmatan SME 360. Pada tahun lepas kami mengadakan SME 360 series, iaitu siri forum yang mengetengahkan cabaran yang dihadapi oleh perusahaan kecil dan sederhana. Orang ramai yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai BIBD bolehlah mengunjungi galeri ini setiap hari kecuali Jumaat bermula pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang. Persatuan Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam petang kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran dan solat fardu asar berjemaah bersempena dengan 70 tahun penubuhannya. Majlis diadakan di Ibu Pejabat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam di Anggrek Desa. Antara yang hadir Datin Paduka Hajah Zaharah binti Haji Idris dan Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, naib-naib yang dipertua sepanjang hayat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Bacaan Ratib Al-Atas dan Surah Yasin dipimpin oleh para pemimpin muda Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Majlis bertujuan memanjatkan kesyukuran dan mengukuhkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan ahli-ahli persatuan. Persatuan berkenaan kini mempunyai 900 ahli persatuan yang berdaftar dari ke-4 daerah. Bakal jemaah haji yang terpilih menunaikan fardu haji tahun ini bagi daerah Temburong kemarin menjalani pemeriksaan kesihatan di Hospital Pangeran Isteri Hajah Mariam. Pemeriksaan dibukakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 hari pada sebelah pagi dan pada sebelah petang ia dibuka bermula pukul 1.30 petang hingga 4 petang. Pemeriksaan kesihatan merupakan antara persiapan-persiapan lazim yang dilaksanakan oleh Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama sebelum bakal jemaah bertolak ke Tanah Suci. Di samping itu, kursus ibadah haji bagi daerah Temburong juga bermula pada 27 Januari lalu.
Status harian norma baharu COVID-19. Tiada kes berada dalam kategori 4 dan 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 111 kes sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 79%. Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB sedang mengesan seorang lelaki penduduk tetap yang dilaporkan keluar dari rumah. Sebarang maklumat mengenai Muhammad Hafiz bin Abdullah alias Yong Yu Fu memiliki nombor kad pengenalan 30103108. Hubungi Balai Polis Sengkurung di talian 2661334 atau talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan. Dua buah premis perniagaan dikenakan kompaun RM500 setiap sebuah premis kerana kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Kesalahan didapati semasa pemeriksaan rutin Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS, Kementerian Kawangan dan Ekonomi pada bulan Januari 2023. Syarikat Nasim Enterprise dan D-Rimba Department Store Sendirian Berhad didapati gagal memaparkan tanda harga pada beberapa barangan yang dijual seperti sayur-sayuran, buah-buahan, susu tepung formula dan susu cair dalam tin. Pada bulan lalu, 16 notis amaran dikeluarkan kepada 16 buah premis perniagaan kerana menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan bagi produk minyak masak dan gagal mematuhi peraturan paparan tanda harga iaitu tidak mempamerkan tanda harga dan memaparkan tanda harga yang mengelirukan. Para peniaga diingatkan untuk sentiasa bertanggungjawab semasa menjalankan perniagaan secara beretika dengan mematuhi Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya dalam usaha untuk membangun ekosistem perniagaan domestik yang berdaya tahan. Sebagai usaha membudayakan masyarakat mengenai pembuangan sisa yang betul, Green Brunei mengalu-alukan orang ramai untuk menyertai kempen Kitar Semula dengan membawa barangan yang boleh dikitar semula. Kempen merupakan inisiatif menyokong usaha Sekretarian Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam BCCS dalam mengurangkan sisa pepejal sebanyak 1 kilogram setiap orang dalam sehari menjelang 2035. Barangan yang diterima adalah kertas, surat khabar, kotak, besi yang dibersihkan dan dikosongkan dan sisa elektronik iaitu peralatan komputer. Kempen akan diadakan Ahad ini 5 Februari 2023 di tingkat bawah kawasan letak kereta Container Park dari pukul 9 pagi hingga 1 petang. Sehingga kini Green Brunei telah berjaya mengumpul sebanyak 152,100 kilogram barang kitar semula sejak 2014. Maklumat lanjut, layari Instagram Green Brunei @greenbrunei atau menghubungi 824-2229. Sukan. Pasukan Brunei DPMMFC kini berada di Bangkok, Thailand bagi menjalani latihan pramusim menjelang saingan Liga Perdana Singapura hujung bulan ini. Semasa berada di Bangkok, pasukan Brunei DPMMFC turut dijadual mengadakan perlawanan persahabatan dengan kelab Nakhon Pathom dan Chonburi. Brunei DPMMFC akan membuka kempen Liga Perdana Singapura pada 3 Mac depan menentang Lion City Sailors di Stadium Bishan. Delegasi Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD yang diketuai oleh Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan yang dipertua FABD
menghadiri Kongres AFC ke-33 di Manama, Bahrain. Kongres menyaksikan pelantikan semula Tuan Yang Terutama Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah sebagai Presiden AFC bagi penggal 2023-2027. Juga diadakan pemilihan bagi jawatan naib Presiden AFC, Ahli Majlis FIFA, Jawatan Kuasa Eksekutif Wanita AFC serta Jawatan Kuasa Eksekutif AFC. Delegasi FABD mengambil peluang mengukuhkan hubungan dua hala dengan ahli-ahli Persatuan AFC serta potensi perkongsian dan kerjasama.